Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi tentang sebuah hadis dan juga beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Hadis yang ingin saya kongsikan pada kali ini daripada Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Istizan di dalam bab At-Taslim wal Istizan Thalathan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari apabila beliau berada bersama dengan sekumpulan daripada Ansar, tiba-tiba datang seorang sahabat besar iaitu Abu Musa Al-Ash'ari kepada mereka. Abu Musa Al-Ash'ari memberitahu kepada mereka bahawasanya beliau telah pergi ke rumah Sayyidina Umar Al-Khattab, dan apabila beliau berada di sana, beliau telah memberi salam sebanyak 3 kali nak memohon keizinan untuk berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi tidak ada jawapan, tidak ada keizinan yang diberikan kepadanya, menyebabkan Abu Musa Al-Ash'ari telah pulang daripada tempat itu. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab yang kemudian telah menyedari bahawasanya Abu Musa Al-Ash'ari telah datang ke rumahnya, kemudian telah pergi mendapatkan Abu Musa Al-Ash'ari. Tanya Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Ash'ari, kenapa engkau pulang? Maka Abu Musa Al-Ash'ari memberitahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang mana beliau telah memberi salam dan memohon keizinan sebanyak 3 kali tetapi tidak ada jawapan. Maka disebabkan itu beliau pun pulang daripada rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini juga, kata Abu Musa Al-Ash'ari, berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu Nabi SAW bersabda, "Idza sta'zana ahadukum thalasan falam yu'dhan lahu falyarji'." Kata Nabi SAW, apabila seseorang itu telah meminta izin, memberi salam sebanyak 3 kali dan tidak diberikan keizinan kepadanya, maka hendaklah dia pulang. Maka sebab itulah Abu Musa Al-Ash'ari telah pulang selepas itu. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, Sayyidina Umar Al-Khattab nampaknya seperti agak marah dengan jawapan tersebut. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab berkata kepada Abu Musa Al-Ash'ari, "Wallahi la tuqimanna alaihi bayyinah." Demi Allah, engkau kena datangkan dengan bukti, engkau kena bawa saksi untuk menyokong apa yang engkau dakwa, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ataupun kalau kita baca dalam riwayat Muslim, Sayyidina Umar Al-Khattab memberitahu kepada Abu Musa Al-Ash'ari, engkau kena bawa bukti, jika tidak, wa illa auja'tuk, jika tidak aku akan pukul engkau. Jadi disebabkan itu, ataupun disebabkan jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Musa Al-Ash'ari telah pergi kepada kumpulan Ansar tadi untuk meminta jawapan ataupun untuk meminta pandangan mereka. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari kemudian bertanya kepada kumpulan Ansar tersebut, ada tak daripada kalangan kamu yang pernah mendengar Nabi SAW menyampaikan hal seperti yang aku beritahu tadi? Maka telah bangun seorang sahabat Nabi iaitu Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Wallahi la yaqumu ma'aka illa asgharul qawmi." Demi Allah, orang yang akan bersama dengan engkau berjumpa dengan Umar Al-Khattab tidak lain dan tidak bukan dia daripada kalangan orang yang paling muda di antara kami. Dan yang paling muda di kalangan mereka pada waktu itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri.
maka Abu Sa'id Al-Khudri telah pergi bersama dengan Abu Musa Al-Ash'ari berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha." Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal yang seperti itu. Maka berdasarkan kepada hadis ini, kita dapat mengambil sebenarnya banyak pengajaran. Tetapi saya nak sebutkan di sini 3 pengajaran utama yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Iaitu yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita ketegasan para sahabat Nabi, dan dalam kes ini ketegasan Sayyidina Umar Al-Khattab apabila berhadapan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berkompromi, mereka sangat tegas demi untuk memastikan bahawasanya apa yang dikatakan, apa yang didakwa itu, apa yang disandarkan kepada Nabi itu benar-benar datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak terlintas di fikiran Sayyidina Umar Al-Khattab untuk berfikir bahawasanya Abu Musa Al-Ash'ari itu seorang sahabat besar juga. Takkanlah Abu Musa Al-Ash'ari itu nak berdusta ataupun berbohong. Abu Musa Al-Ash'ari merupakan seorang sahabat besar. Takkanlah dia tak tahu tentang hal itu. Akan tetapi ia menunjukkan kepada kita, walaupun Abu Musa Al-Ash'ari juga merupakan seorang sahabat Nabi, tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil pendekatan yang sangat berhati-hati dalam bab apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu apa yang patut kita contohi pada hari ini. Kerana pada zaman ini kita sangat jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita mendengar hadis, maka hendaklah kita pastikan sejauh mana kesahihan hadis itu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini, jika kita mendengar hadis daripada siapa-siapa saja, maka hendaklah kita juga cuba untuk menilai sama ada ia benar-benar datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini kadang-kadang kita tidak boleh terlalu berbaik sangka ataupun husnuzan. Tak apalah, takkanlah ustaz selebriti tu dia nak cakap bohong pula. Dalam hal ini tidak ada siapa pun yang menuduh siapa-siapa berdusta ataupun berbohong, tetapi kadang-kadang kesilapan boleh berlaku, kadang-kadang kecuaian boleh berlaku. Jadi bukan kita nak tuduh orang berbohong ataupun berdusta, tetapi kadang-kadang kesilapan berlaku. Jadi oleh sebab itu tidak salah untuk kita kadang-kadang menilai dan juga berhati-hati di dalam menerima hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abdul Rahman bin Mahdi, seorang tokoh besar dalam ilmu hadis, yang mana beliau ini dipuji oleh ramai daripada kalangan imam. Hatta Al-Imam Syafi'i pernah juga memuji Abdul Rahman bin Mahdi dengan mengatakan bahawasanya aku tidak jumpa orang yang setanding dengan Abdul Rahman bin Mahdi di dalam bab hadis. Itu begitu juga apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan mengatakan bahawasanya seolah-olah Abdul Rahman bin Mahdi dilahirkan untuk hadis. Jadi Abdul Rahman bin Mahdi dia mengatakan bahawasanya khislatan la yuhsinu fihima husnuzan al-qada wal hadis, iaitu 2 perkara yang mana husnuzan ataupun bersangka baik itu tidak terpakai ataupun tidak boleh digunakan. Iaitu yang pertama dalam bab al-qada, iaitu dalam bab menjatuhkan hukuman di mahkamah. Yang kedua adalah di dalam bab hadis. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh berbaik sangka sebab kita nak menjaga kesucian dan juga ketulinan hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pengajaran yang kedua yang kita dapat ambil daripada hadis ini, dengan kita melihat respon daripada Abu Musa al-Ash'ari. Apabila Abu Musa al-Ash'ari telah pun disuruh ataupun telah diperintahkan oleh Sayyidina Umar al-Khattab untuk pergi mencari bukti, Abu Musa al-Ash'ari tidak mempertahankan dirinya dengan sembrono. Jadi Abu Musa pun dia tak kata ataupun dia tak jawab kepada Sayyidina Umar al-Khattab, aku ni pun sahabat Nabi juga. Bahkan Nabi SAW pun pernah puji aku. Sebab kalau kita lihat dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah puji Abu Musa al-Ash'ari kerana kemerduan suaranya apabila beliau membaca Al-Quran. Iaitu Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya suara Abu Musa al-Ash'ari ini ketika membaca Al-Quran sangat merdu seperti suara keluarga Nabi Allah Daud alaihi salam. Tapi Abu Musa dia tak berkata begitu. Respon ataupun apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari pada waktu itu adalah pergi untuk mendapatkan bukti ataupun untuk mendapatkan saksi untuk menyokong dakwaan dia ataupun untuk menyokong apa yang dia sandarkan kepada Nabi SAW. Jadi itu apa yang kita perlu lakukan pada hari ini. Sebab tu Ibn Mubarak dia mengatakan, dia memberi peringatan kepada kita, iaitu dia kata, al-isnadu minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu daripada agama, iaitu dalil, bukti itu daripada agama. Jika bukan disebabkan oleh sanad, maka orang akan berkata apa saja yang dia nak kata. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam agama ini bukti, hujah itu sangat penting. Pengajaran yang ketiga yang kita dapat ambil daripada hadis ini merujuk kepada apabila Sayyidina Umar al-Khattab telah pun dibawakan saksi kepadanya, iaitu Abu Sa'id al-Khudri. Sayyidina Umar al-Khattab telah menerima ia dengan hati yang terbuka. Walaupun Sayyidina Umar al-Khattab, beliau ini merupakan seorang sahabat dan juga panglima perang yang terkenal dengan ketegasan, yang terkenal dengan sifat garangnya. Tetapi apabila di dalam bab hadis ataupun menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW, beliau meletakkan sepenuh ego beliau di tepi. Kerana tujuan dia di sini adalah untuk memelihara kesucian agama, untuk memelihara ketulinan apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Kerana tanggungjawab kita adalah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk memastikan kesucian dan ketulinan agama supaya ia tidak dicemari dengan unsur-unsur luaran yang bukan datang daripada agama, yang bukan datang daripada Allah dan juga Rasul, tapi datang daripada kelemahan manusia. Maka disebabkan itu kalau kita lihat Sayyidina Umar al-Khattab sangat berhati-hati, tetapi apabila dibawakan bukti kepadanya, beliau berlapang dada menerima hal tersebut. Jadi zaman sekarang pun kita lihat sepatutnya berlaku begitu. Sebab tu kadang-kadang kita lihat sebahagian penuntut ilmu mereka telah mempunyai kesedaran apabila mereka pergi mendengar kuliah daripada guru-guru dan sebagainya, maka ada di antara mereka ni yang kadang-kadang mereka nak tambah keyakinan, maka mereka pun meminta dalil, meminta bukti daripada guru yang mengajar mereka. Jadi sepatutnya guru-guru ataupun asatizah yang mengajar ini sedikit sebanyak kena bersedia dengan dalil. Apabila diminta kepada mereka, maka hendaklah asatizah ini menyampaikan ataupun berkongsi dalil dan juga bukti sedaya ataupun apa yang mampu untuk mereka sampaikan. Sebab itu kalau kita lihat pada hari ini, apa yang baik untuk kita adalah untuk kita ini belajar daripada ramai guru. Apabila kita mempunyai ramai guru, maka kita mendengar banyak pandangan dan daripada situ kita dapat buat analisa
pandangan mana yang paling hampir dengan kebenaran. Kerana dalam agama, apa yang penting adalah untuk kita melaksanakan pandangan yang paling hampir dengan kebenaran. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak tengok pada manusia ini adalah siapa daripada kalangan mereka, yakni daripada kalangan manusia, ahsanu amala, amalan mereka yang paling baik. Apa maksud ahsanu amala? Apa maksud amalan yang paling baik? Jadi kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir seperti yang disebut oleh Fudail ibn Iyad, yang dimaksudkan dengan ahsanu itu adalah aswabu, yakni amalan yang sifat dia benar dan juga tepat seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsanu amala tidak bermaksud aktsaru amala. Sebaik-baik amal ini tidak merujuk kepada amal yang banyak. Okay? Ia tak merujuk kepada amal yang banyak yang kita lakukan, tapi ia merujuk kepada amal yang tepat dan amal yang benar seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan itu, dalam bab hadis hendaklah kita sentiasa berhati-hati dan kita melakukan ataupun mempraktikkan seperti mana apa yang Nabi berikan tunjuk ajar kepada kita. Itu saja apa yang saya nak kongsikan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.